Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk bentuk pada topik kenal poligon sekata dan juga plastik simetri. Pada sini lepas cikgu telah ajar kamu beberapa bentuk prisma dan juga bentuk bukan prisma. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat kepada tajuk bentuk ini, lebih kepada bagaimana kamu nak memahami dan mengenal ciri yang ada pada objek yang kamu pelajari. Sebagai contoh, kita dapat lihat prisma segi empat sama ataupun kita lebih kenali sebagai kubus. Apa ciri-ciri yang ada dan bagaimana kita nak klasifikasikan sebuah prisma dan juga objek bukan prisma. Jadi untuk minggu ni kita akan pergi kepada dua topik lagi, iaitu poligon sekata dan juga apa itu paksi simetri. Jadi kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, cikgu akan ajar kamu bagaimana kamu nak mengenal poligon sekata. Okey. Yang kedua, kita akan belajar apa itu paksi simetri, macam mana kita nak keluarkan paksi simetri daripada sebuah bentuk. Jadi tanpa buang masa, kita terus masuk kepada bentuk poligon sekata yang pertama, iaitu okey, sebelum tu kita kena kenal dulu ciri-ciri yang ada pada poligon sekata. Okey, ada tiga ciri utama. Yang pertama, poligon sekata mestilah ada tiga atau lebih sisi lurus yang sama panjang. Okey, jadi kamu boleh bayang poligon sekata mesti ada tiga sisi lurus, tiga atau lebih sisi lurus yang sama panjang. Kalau objek tu ada dua sisi saja, maka dia tidak akan membentuk sebarang poligon. Okey, yang kedua, objek tersebut mestilah ada satu permukaan rata. Dan yang terakhir, sebuah poligon sekata tidak ada langsung sisi yang melengkung. Semua sisi mestilah sisi yang lurus. Okey, kita masuk kepada bentuk poligon sekata yang pertama. Okey, untuk poligon sekata yang pertama, kita dapat tahu ialah yang pertama, tiga sisi dahulu, iaitu segi tiga sama sisi. Okey, segi tiga sama sisi. Kamu kena ingat, kita ada banyak segi tiga, tapi untuk tahun ni, cikgu nak ajar kamu kenal kepada bentuk segi tiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Sebab apa? Setiap sisi ini mempunyai panjang yang sama, sebab tu dipanggil sama sisi. Okey, kita lihat di sini ada berapa sisi lurus. Kalau kamu lihat, untuk segitiga sama sisi kita ada tiga sisi lurus, 1, 2, 3. Okey, dan bucu seperti biasa, kalau ada segitiga, maka bucu kita boleh tengok kepada dua garisan yang bertembung. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, seterusnya poligon sekata yang kedua ialah segi empat sama. Okey, segi empat sama pula kita dapat lihat di sini ada empat sisi yang sama panjang, 1, 2, 3 dan 4, dan mempunyai 4 bucu pada bentuk ini. Okey, soalan cikgu, kenapa segi empat tepat tidak dikira sebagai poligon sekata? Okey, ini terjadi kerana kalau kamu lihat kepada bentuk segi empat tepat, memang dia ada 4 sisi lurus, tetapi sisi lurus yang dimiliki adalah tidak sama panjang, menyebabkan dia tidak tergolong dalam poligon sekata. Okey, boleh faham kenapa segi empat tepat tidak ada dalam poligon sekata? Sebab apa? Dia ada 4 sisi lurus tapi tidak sama panjang. Okey, kita pergi kepada bentuk yang baru yang kamu akan kenal pada tahun ni. Okey, seterusnya ialah bentuk pentagon. Okey, kenapa nama dia pentagon? Okey, sebab apa? Pentagon, penta merujuk kepada 5. Okey, gon merujuk kepada poligon tu lah. Maksudnya ialah sebuah bentuk yang mempunyai 5 sisi dan 5 sudut. Okey, kita mana kita lihat dunia sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sama juga
5 sisi, 5 sisi lurus, 5 juga bucu dia. Okey, kalau kamu perasan, setiap bentuk poligon sekata mempunyai sisi lurus dan bucu yang sama banyak. Okey, seterusnya dah 5, kita tengok pula bentuk poligon sekata yang ada 6 sisi lurus. Ya, okey. Untuk 6 sisi lurus, kita boleh lihat nama objek tersebut dikenali sebagai hexagon. Okey. Hexagon, hexa merujuk kepada perkataan 6 dan gon merujuk kepada perkataan poligon itu sendiri. Iaitu bentuk yang mempunyai 6 sisi lurus. Okey. 6 sisi lurus dan juga 6 bucu. Okey, kalau kamu lihat bentuk hexagon ni selalu dilihat pada sarang lebah. Okey, sarang lebah kebanyakan dibentuk dalam bentuk hexagon supaya lebih kukuh dan lebih kuat dia punya ketahanan dia. Okey, itu kalau dapat lihatlah bentuk hexagon di alam sebenar. Okey, seterusnya okey, kita tengok dulu pada poligon yang ada 7 sisi lurus, heptagon. Okey, heptagon ada 7 sisi lurus dan mempunyai 7 sisi lurus dan juga 7 bucu. Okey. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sisi lurus dan juga 7 bucu. Dan bentuk yang terakhir yang kita akan lihat ialah oktagon, di mana oktagon ni mempunyai 8 sisi lurus dan juga 8 bucu. Okey. Jadi cikgu akan ajar setakat sampai kepada 8 dahulu. 8 sisi lurus dan juga 8 bucu, poligon yang 8 sisi. Okey, jadi seterusnya kita lihat kepada paksi simetri. Okey, selesai untuk poligon sekata, kita lihat kepada paksi simetri. Paksi simetri ialah garis lurus yang membahagikan sesuatu bentuk atau gambar rajah kepada dua bahagian yang sama saiz dan sama bentuk. Okey, senang kata, paksi simetri merupakan garisan yang boleh membahagikan sesebuah objek kepada dua bahagian yang sama bentuk, sama saiz, dan sama saiz. Okey, sekiranya garisan yang dibina tidak menyebabkan objek itu mempunyai sama bentuk dan sama saiz, itu tidak dipanggil sebagai paksi simetri. Okey, kalau kamu lihat, setiap objek mempunyai paksi simetri yang berbeza. Sebagai contoh, kalau cikgu tengok kepada telefon ni, okey, telefon ni kalau kita nak ambil paksi simetri dia, kita boleh belah tengah di sini. Okey, dia akan menghasilkan satu bentuk yang sama saiz, iaitu belah sini dan juga belah sini. Ataupun cikgu boleh belah pada bahagian tengah ini, akan dapat sama banyak. Okey, tapi telefon lah, takkan kita nak belah. Okey, kalau kita lihat, kebanyakan objek ada paksi simetri dia. Okey, kebanyakan objek, cikgu tak cakap semualah. Kebanyakan objek ada paksi simetri dia. Okey, paksi simetri bagi poligon sekata adalah sama dengan sisi yang ada. Okey, ini satu fakta yang kamu kena ingat. Untuk setiap poligon sekata, sebagai contoh, segitiga sama sisi, ada 3 sisi lurus, maka paksi simetri dia ada 3. Kalau hexagon ada 6 sisi lurus, maka paksi simetri dia pun ada 6. Okey, kita lihat kepada dua contoh yang cikgu akan berikan. Yang pertama, paksi simetri objek biasa. Okey, kalau kamu lihat di sini, kita ada bentuk sebuah objek yang berbentuk L. Okey, sekarang ni kalau kita nak bahagikan objek ni kepada dua bahagian, kita tak boleh potong seperti ini, betul? Okey, betul. Okey, cikgu tengok satu pen. Okey, kalau kamu potong macam ni, okey, dia tidak membahagikan objek ni kepada sama bentuk dan juga sama saiz. Okey, cikgu faham. Okey, tetapi kamu rasa di manakah paksi simetri yang boleh membahagi objek ni kepada dua bahagian yang sama? Okey, kalau kita potong di sini, tidak juga dapat. Kalau kita potong di sini, tak dapat juga bentuk yang sama.
Jadi untuk paksi simetri pada objek ini, kamu boleh lihat dia sebagai kalau kita lihat bentuk dia paksi simetri yang kamu akan dapat ialah seperti ini. Jadi kita bahagian dua bahagian tengah ini, bentuk di sini, bentuk di sini dan juga bentuk yang terhasil dengan potongan ini adalah sama saiz dan juga sama bentuk. Maka paksi simetri yang terhasil, maka objek ini mempunyai satu paksi simetri sahaja. Bentuk L ni hanya mempunyai satu paksi simetri. Jika dibahagikan kepada dua bahagian, bentuk L ni akan memiliki dua bahagian yang sama saiz dan sama bentuk. Bentuk pertama, bentuk yang kedua. Dua-dua bentuk ni mempunyai sama bentuk, dan juga sama saiz. Itu kalau untuk objek seperti inilah. Seterusnya kita lihat kepada objek ni pula. Objek ni dipanggil sebagai poligon sekata hexagon. Cikgu dah ajar tadi. Macam cikgu cakap tadi, untuk poligon sekata, paksi simetri adalah sama dengan sisi bilangan sisi lurus yang ada. Untuk hexagon kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan dapat 6 paksi simetri. Betul atau tidak? Jadi kita lihat yang pertama. Kalau kita bina paksi simetri yang pertama, bentuk ini dan juga bahagian ini adalah sama saiz dan juga sama bentuk. Kalau kita bina paksi simetri yang kedua, tarik di sini pula. Abaikan garisan putih, kita tengok garisan kuning sahaja. Bahagian ini, bahagian ini dan juga bahagian ini adalah sama saiz dan sama bentuk. Cikgu padam dulu. Seterusnya kita tengok pula kalau untuk paksi simetri dia yang ketiga, baru ada 2 kan, so ada lagi 4 lagi paksi simetri yang boleh dicari. Kalau di sini pula abaikan garisan putih dan kuning. Kalau di sini satu bentuk, ini 2 bentuk kedua. Sama saiz, sama saiz dan juga sama juga bentuk dia. Kita dah jumpa paksi simetri yang ketiga. Seterusnya paksi simetri yang keempat kat mana? Paksi simetri yang keempat dekat sini pula. Kalau kamu lihat, kita abaikan garisan putih, kuning dan hijau. Bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, sama saiz dan juga sama bentuk. Dan cikgu tunjuk untuk sekarang dia ada 4, lagi 2 lagi. Paksi simetri yang keempat, paksi simetri yang kelima dan juga yang ke-6. Jadi untuk hexagon kita ada 6 paksi simetri untuk hexagon. Sebab apa hexagon ada 6 sisi lurus. Ini untuk poligon sekata lah. Kamu boleh guna untuk poligon sekata sahaja. Kalau oktagon ada 8 sisi lurus, maka paksi simetri dia adalah sama juga dengan 8. Macam tu dulunya cara dia. Untuk bentuk poligon, paksi simetri adalah bersamaan dengan bilangan sisi yang ada. Kalau oktagon ada 8 sisi lurus, maka 8 paksi simetri dia. Kalau heptagon ada 7 sisi lurus, maka paksi simetri dia pun ada 7. Lepas tu kalau pentagon ada 5 sisi lurus, maka paksi simetri dia pun ada 5. Kamu boleh cari sendiri di internet bentuk paksi simetri yang dihasilkan daripada setiap bentuk poligon sekata itulah. Itu cikgu minta kamu buat carian sendiri. Cikgu tunjuk satu bentuk poligon sekata ialah hexagon. Kamu boleh cuba dengan meneroka sendiri di internet. Jadi cikgu simpulkan dari sini 4 lagi bentuk tadi. Segi 4 sama, mempunyai 4 paksi simetri. Hanya mempunyai 4 sisi lurus. Pentagon mempunyai
5 paksi simetri kerana mempunyai 5 sisi lurus. Heptagon ada 7 pada 7 sisi lurus. Oktagon ada 8 paksi simetri kerana mempunyai 8 sisi lurus. Okey. Jadi cikgu rasa setakat itu sahaja pada pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu akan berikan link ini di WhatsApp nanti. Cikgu minta kamu jawab soalan-soalan yang ada dan pastikan kamu semak betul-betul jawapan yang kamu pilih supaya tidak berlaku kesilapan. Sudah siap? Nanti kamu screenshot markah kamu hantar pada cikgu. Okey, jadi setakat itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Terima kasih kepada murid-murid yang sudah melihat video ini. Cikgu ucapkan kamu dapat menjawab soalan dengan baik tanpa ada sebarang masalah. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian.